Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Perkenalkan, nama saya Kamila Roni dari kelas SOP 1B. Saya ingin menerangkan apa itu rekreasi dalam perhotelan. Pertama yang kita tahu, di dalam hotel juga mempunyai aktiviti rekreasi. Rekreasi ialah kegiatan yang menyeronokkan yang boleh menyegarkan kembali kesihatan badan dan melampangkan pikiran. Contohnya, melakukan aktiviti sukan yang dapat mengeluarkan peluh, seperti ekspor, aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapar. Tiada unsur pertandingan, tetapi bertujuan untuk memperoleh keseronokan, ketenangan, dan merehatkan badan, bergantung kepada masa masing-masing. Pada pandangan Anda, apakah hubungan kait di antara rekreasi dari perhotelan pelanggan? Contohnya yoga, swimming, gym. Seperti pengenalian aktiviti rekreasi di hotel merujuk kepada perancangan, pelaksanaan, dan pengurusan berbagai aktiviti dan kemudahan yang disediakan untuk kesenangan dan kesejahteraan tamu hotel. Aktiviti rekreasi ini mungkin termasuk sukan, hiburan, program pendidikan, dan kemudahan untuk aktiviti luar dan dalam. Seterusnya, mengatakan skop, tugas dan tanggung jawab setiap jawatan, seperti personal trainer, gym instructor, vacation attendant, dan tour attendant. Personal trainer atau sering dikenali sebagai jurulatih pribadi ialah individu yang mencipta dan menyampaikan program bersenaman yang semangat dan berkesan untuk individu dan kumpulan yang sehat, atau mereka yang mempunyai kelulusan perubatan untuk kesehatan. Seterusnya, psikiater yang dikenali sebagai seorang pengajar gym yang bekerja di pusat kecerdasan untuk membantu ahli memanfaatkan sepenuhnya pengalaman mereka, meningkatkan kecerdasan mereka dan mencapai matlamat kecerdasan mereka. Apa itu recreation attendant? Recreation attendant ialah seorang profesional yang bekerja di kemudahan rekreasi seperti taman kolam renang, gym, atau pusat komuniti. Tugas utama mereka termasuk memastikan keselamatan pelawat, mengawasi kawasan rekreasi, membantu dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti, dan menyediakan perkhidmatan pelanggan. Mereka juga boleh membantu dengan menyelaras kemudahan dan peralatan. Kedudukan ini melibatkan interaksi langsung yang kerap dengan lawan dan bertanggung jawab untuk mencipta pengalaman yang positif dan selamat. Seterusnya, pole attendant. Pole attendant ialah jabatan atau bahagian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga kebersihan kolam renang, baik di kawasan sekitar kolam maupun di dalam kolam renang. Pekerjaan ini juga tanggung jawab mengalihkan kuala yang digunakan oleh tetamu di sekitar kawasan hotel, terutamanya kawasan kolam renang. Seterusnya, apa perbezaan indoor dan outdoor? Indoor activity seperti yoga, gym, taekwondo, dan sinema. Yoga. Aktiviti yoga ini mampu menyatukan keseimbangan di antara keseimbangan tubuh, badan dalam aspek fizikal dan mental. Seterusnya, gymnasium dipendekkan kepada gym ialah suatu lokasi khusus untuk kegiatan olahraga yang terdapat di pusat-pusat kesihatan dan tempat pendidikan seperti sekolah dan universiti. Ia sering dilengkapi banyak alat yang digunakan untuk digalakkan kecerdasan badan atau kesukaan. Taekwondo juga dalam bahasa Korea, bermaksud tendangan atau menendang, Kwo bermaksud tumbukan atau menumbuk, dan Do bermakna cara atau seni. Jadi, taekwondo bolehlah diterjemah secara kasar sebagai seni menendang dan menumbuk.
Kalau sinema pula atau sering dikenali sebagai panggung wayang merupakan sebuah tempat berupa bangunan auditorium di mana orang ramai boleh menonton cerita medium film yang ditayangkan menggunakan proyektor film yang memancarkan wayang tersebut ke atas skrin tayangan di bahagian hadapan auditorium. Kebanyakan panggung wayang ini merupakan pawagam komersil untuk orang awam dan memerlukan tiket sebagai bukti pembayaran. Seterusnya kita pergi ke outdoor activity. Contohnya seperti kite race, whale water rafting, zip line, and flyboard. Kite race adalah salah satu aktiviti ekstrim di Malaysia, memerlukan aktiviti panjat pokok ke pokok yang lain dengan pelbagai gaya di mana kita harus melalui halangan yang agak mencabar mengikut package yang kita ambil. Kemudian kita pergi ke white water rafting yang sering dikenali sebagai semasa arung jeram. Ialah aktiviti rekreasi luar yang menggunakan rakit gembung untuk melayar di sungai atau perairan air lain. Ini selalunya dilakukan pada air putih atau tahap air pasar yang berbeza. Berterusan dengan risiko selalunya merupakan bahagian daripada pengalaman. Bukan itu saja, zip line, yaitu sering dikenali sebagai luncur layar, ialah sukan atau kegiatan rekreasi lasak melibatkan penerbangan layar yang ringan, bebas, dan tiada binaan yang keras. Seterusnya flyboard, berdiri di atas papan yang disambungkan oleh hos panjang ke kapal air. Air dipaksa di bawah tekanan ke sepasang buat dengan muncung jet di bawahnya yang memberikan tujahan kepada penunggang untuk terbang sehingga 22 meter 72 kaki di udara atau menyelam terumbang-ambing melalui air ke bawah sejauh yang seseorang mahu pergi. Seterusnya kita pergi ke indoor game. Contoh indoor game ialah chess, basket, carom, dan badminton. Chess atau sering dikenali sebagai catur ialah permainan berbentuk strategi yang dimainkan dua orang bermain sebuah papan 64 petak dengan 16 buah catur untuk setiap orang. Seterusnya basketball atau sering dikenali sebagai bola keranjang ialah satu sukan di mana dua pasukan yang setiapnya mempunyai 5 pemain. Kalau carom pula, carom adalah sejenis permainan yang berasal dari India yang menggunakan papan segi 4 yang mempunyai lubang di setiap penjurunya, dan setiap pemain biasanya terdiri daripada 2 hingga 4 orang secara bergilir-gilir sejentik gundu untuk menolak kepingan bulat lebar masuk ke dalam lubang. Permainan ini sangat popular di Afghanistan, Nepal, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Badminton pula. Badminton adalah permainan raket yang dimainkan oleh sama ada secara perseorangan 1 lawan 1 ataupun secara berigu 2 lawan 2. Seterusnya outdoor game. Outdoor game contohnya football, cycle, golf, dan tenis. Cycle pula yang sering dikenali sebagai berbasikal ialah aktiviti rekreasi atau sukan dan merupakan salah satu mod pengangkutan darat menggunakan basikal. Basikal pula diperkenalkan pada abad ke-19 Masehi. Football atau sering dikenali sebagai bola sepak ialah sukan sepasukan yang paling banyak dimainkan dan ditonton di seluruh dunia. Golf pula adalah satu sukan padang yang dimainkan dengan menggunakan satu set kayu golf dan sebiji bola. Seterusnya tenis. Tenis ialah sejenis permainan yang digunakan raket dan bola yang dimainkan di sebuah gelanggang yang dibahagi dua oleh sebuah jaring.
Selain itu, tidak juga lupa dengan permainan tradisional seperti congkak, gasing, batu seremban, guli, dan banyak lagi. Yang perlu kita tahu ialah pembersihan mendalam. Rawatan spa biasanya melibatkan pembersihan mendalam yang membantu menghilangkan kotoran minyak dan sel kulit mati menjadi kulit lebih bersih dan tegas. Kedua, penggunaan produk kecantikan berkualitas. Spa sering menggunakan produk yang dirumus khas dengan bahan-bahan aktif yang tidak mudah didapati di pasaran umum, seperti vitamin, antioksidan, dan bahan semula jadi. Ketiga pula, perawatan khas untuk masalah kulit. Spa menawarkan perawatan yang disesuaikan untuk berbagai masalah kulit, seperti jerawat, penuaan, hiperpigmentasi, dan kekeringan. Relaksasi dan pengurangan tekanan. Ini boleh membantu tubuh ada bertenang dan meredakan tekanan darah dan kadar denyupan jantung Anda. Teknik bertenang ini boleh membantu untuk mengurus berbagai masalah kesehatan seperti keresahan yang berkaitan dengan penyakit ataupun perubatan. Kelima, teknik profesional. Teknik profesional ini ialah terapi dilakukan oleh pakar yang berpengalaman dan terlatih dalam teknik yang berbeda seperti urutan wajah, pengurusan mas, dan pengelupasan yang dapat meningkatkan hasil rawatan. Cadangan penjagaan. Keenam, cadangan penjagaan. Keenam, cadangan penjagaan kulit. Cadangan penjagaan kulit ini terapis biasanya memberi nasihat tentang penjagaan kulit yang sesuai dan rutin harian yang boleh diteruskan di rumah untuk mengekalkan hasil rawatan. Seterusnya, package yang ada di spa yaitu urutan badan, scoop, rawatan fasial, mandian, sauna, dan fisioterapi. Urutan badan. Membawa minda dan badan Anda ke dalam suasana ketenangan serta aktifkan proses penyembuhan pada masa yang sama. Kedua, scoop. Rutin kecantikan Mesir sejak zaman dulu lagi untuk membuang sel-sel kulit mati dan kotoran daripada lapisan kulit Anda. Scoop membantu memberi lapisan kelembapan kulit dan lapisan minyak badan baru yang bersih. Ketiga, rawatan fasial. Tampak lebih segar dan bertenaga. Pilih package rawatan wajah yang bersesuaian untuk membantu Anda menyelesaikan masalah kulit muka. Keempat, mandian. Mandian ini dapat membersihkan kulit dan menenangkan minda Anda dengan package mandian kapas. Seterusnya, sauna. Sauna biasanya merujuk kepada kemudahan kesehatan di mana sauna merupakan ciri utama. Spa ini menawarkan berbagai jenis sauna seperti sauna Thailand tradisional, bilik wap, sauna inframerah, dan banyak lagi. Mereka juga mungkin menyediakan kemudahan tambahan seperti tap mandi panas, terjun sejuk, kawasan bersantai, dan urutan. Pertama-tama spa sauna adalah untuk menggalakkan kelonggaran, detoksifikasi, dan kesejahteraan keseluruhan. Keenam, fisioterapi. Fisioterapi dapat meredakan kesakitan dan dapatkan kembali fleksibilitas Anda untuk meluangkan masa yang lebih berkualitas. Seterusnya, kepentingan pematuhan etika pemakaian yang betul. Kita perlu memakai pakaian ini biasanya di kolam ataupun di pantai. Kalau bagi muslim, kita perlu memakai medis swimwear, tight, terry suit, dan bathing suit. Yang kita tidak boleh pakai apabila di kolam ataupun di pantai, yaitu jersey shirt atau pants, beach pants, jean or slide, t-shirt slide, dan G-string bikini. Itu saja dari saya untuk hari ini.
ini. Thank you karena menonton video ini. Semoga dengan video ini kita bisa lebih banyak pengetahuan tentang regression dalam pengetahuan. Itu saja guys.